concave lens and another one is convex. Okay. Concave dan convex lens. Sekejap Alright, so bentuk concave dia macam ni Okay, so convex bentuk dia macam ni. Okay. Boleh ya? So kita akan belajar characteristic of the image form in concave and convex lens. Okay, so the second one, you have to know the terminology. Okay, sekejap. Okay, so terminology. Okay. Yang kita ada, okay, let's say this is the apa nama dia? Principal axis. Okay, so untuk lukiskan tar, okay, so kita ada dua kan, concave dengan convex. So kalau convex, simbol dia macam ni. Ini maksudnya kita letakkan kantar tu di tengah-tengah ni. And then kita letakkan image. So contoh okay, saya letakkan image. Saya letakkan objek. So saya letak objek kat sini. So kita gunakan objek as an arrow. Okay So kemudian kita ada satu titik atau point yang dipanggil sebagai F. So F ini known as focal point. So all the light will focus at this point. So the point called focal point. Okay, and then the distance between the lens and the focal point, we call it as focal length. Okay. Okay, next itu ialah terminologi dia. Yang pertama tadi F dan F besar Satu ialah focal point, satu lagi ialah focal length. Okay, so this is the image. Okay, so this is the image. This is the object, sorry. Object, salah. Okay, object. Okay, kemudian kita ada, okay, let's say kita letakkan image. Okay, dekat mana-mana lah. Okay, let's say saya letak image di sini. So kita labelkan image tu sebagai I. Okay, right. Kemudian you kena tahu ya, untuk objek simbol dia ialah O, untuk image simbol dia ialah I. So jarak antara objek dengan kantar ini, okay, simbolnya ialah U. So object distance. Okay, and the distance between image and the lens ini ialah V. Okay, so distant image. Okay, so all this terminology you kena tahu Okay, so garisan yang melintang melintang ini, the horizontal straight line ini, kita panggil dia sebagai principal axis. Okay? Boleh tak? Ada apa-apa nak tanya? So, bila kita nak melukis, kita nak cari dia punya karakteristik of the image, okay, you kena tahu benda-benda ni dulu sebab lepas ni you kena lukis. Alright? So, principal axis. So, image, simbol dia ialah I. Objek, simbolnya ialah O. Okay? So, kita ada titik yang dipanggil sebagai focal point. So, all the light will intercept at this point. And then, the distance between the F and the lens kita panggil sebagai focal length. Okay? And distance between object and the lens kita panggil dia sebagai U. And the distance between the image and the lens we call it as V. Okay? Boleh ya? Okay, so next. Okay, characteristic of the image. So apa yang kita nak bincangkan malam ni is about the characteristic of the image. Apakah ciri-ciri image yang kita dapat? Okay, so karakteristik dia. Sorry messy my handwriting.
Characteristic of image. Okay, you kena tahu the first one magnify, okay, atau diminish, atau same size. Okay, so karakteristik dia mesti ada. Yang pertama, kalau dia bukan magnified, dia adalah diminish. Atau sama ada dia adalah same size. So dia hanya satu saja daripada tiga-tiga ni. Okay, yang kedua is real atau virtual. Okay, real means image itu kita boleh nampak pada screen. So real image can be caught on the screen. Contohnya, kalau kita tengok pada LCD projector dekat screen putih tu, ingat lagi tak sekolah ni? Kita dah lupa dah. LCD projector tu dia ada screen kan? So apa yang kita paparkan terhasil pada screen. So itu adalah image real. Kalau virtual, kita tak dapat. Image tu tidak ada pada screen. Tak nampak. Okay, so the third one is upright or inverted. Okay, so upright atau inverted ni maksud dia, okay, contoh, okay, kalau objek tu tegak macam ni. Okay, this is the object. Tiba masa bila you dapati image dia adalah terbalik macam ni. So ini kita panggil sebagai inverted. Okay, you compare the image with the object. Sebab yang saya bagi ni ialah characteristic of the image. Okay, so upright kalau objek itu sama, tegak. Kalau macam yang saya lukis ni, objek dia upright tapi image dia terbalik kan. So the image is inverted. Kalau dia adalah upright, so dia akan sama macam ni. So image ni adalah upright. Okay ya. So characteristic of the image ni you mesti bagi tiga-tiga ni. Okay, dia mesti ada ciri, ada karakter dia mesti ada tiga ni. Okay, magnified, dia maknanya we are talking sama ada dia besar, dia kecil atau sama size, itu karakter yang pertama. Kemudian yang kedua, sama ada dia real ataupun virtual. Dan karakter yang ketiga, adakah dia upright atau inverted. So character of image you mesti bagi number 1, number 2, number 3. So mana-mana. Tiga tu mesti ada. Okay? Faham ya? Madam. Yes. Diminish tu apa? Diminish ialah small. Image is smaller than the object. Magnified tu the image is bigger than the object. Same size tu the image and the object have same size. Okay, faham You all boleh tanya kalau tak tahu So I just like, I'm talking to the wall. I don't know whether you hear or you understand or what. So you can enable your microphone. If anything you can ask. Okay, real is image nyata. Virtual is image maya. So real maksudnya, contoh image yang real ialah we can catch the image tu. Dia boleh capture, image tu boleh di-capture pada screen. Contoh kalau you tengok screen putih pada LCD, itu kita nampak kan, selalu saya buat visualizer kita belajar dan kita nampak pada screen tu ada image-nya. Kan you tengok apa yang saya nak paparkan tu terpapar pada screen and then that one is real image. Okay, so virtual ialah image maya. Contohnya kalau you tengok pada cermin mata, you pakai cermin mata, you nampak tulisan kan, you baca surat khabar ke apa, you nampak tulisan. Tapi bila you letakkan skrin atau kertas putih pada tulisan tu, you tak nampak image atas kertas putih tu. So it's considered as virtual. Okay, tak apalah, you accept dulu all these things Alright, boleh ya? Okay, kemudian, okay yang Cik Kamil ajar hari tu ialah dia nak tentukan image tu apa kan? Okay, now cara untuk ingat image ni, dia ada saya dah buat satu simplifykan dia untuk mudah you ingat. Kita gunakan kaedah. Okay, yang ini ialah untuk characteristic of image untuk
convex lens. So, convex lens Okay, convex lens ini karakteristik image dia sama dengan concave mirror. Sama. Okay, untuk convex lens, dia sama karakteristik image-nya dengan concave mirror. Okay, so kaedah ini saya panggil dia sebagai dia smear move. Ini kalau you ingat dekat mana pun kedudukan objek tu diletakkan, you akan dapat dengan mudah karakter dia. Okay, so dia smear move. Ada tak yang boleh enablekan mikrofon? Saya nak dengar you sebut dia smear move. Hello. Dia smear move. Dia smear move. So kalau nak ingat dia senang sebab kita panggil dia lah. Sebenarnya dia smear move. D is for diminish, I for inverted, R for real. S is for same size, I inverted, R real. M for magnified, I for inverted, R for real. Okay, M pun sama, magnified, U for upright, V for virtual. Magnified, upright, virtual. Dia pasangan Dia kan tadi saya kata ada 3 karakteristik yang you kena bagi. Bila you nak kata karakteristik of image tu you kena bagi 3 kan? So ini 3 lah ni. Dir, diminish, inverted, real. Same size, inverted, real. M, magnified, inverted, real. Move, magnified, upright, virtual. Dan satu lagi, magnify, upright, virtual. Okay? So, macam mana nak guna dia? Okay. So, you kena lukiskan. Okay. So, let me draw a little bit. Okay. So, okay. Saya lukiskan. Ini tadi yang kita lukiskan. Dia ingat yang ini you hanya pakai untuk convex lens saja. So, untuk ni saya lukiskan dia convex lens. Convex lens ni pasangan dia ialah concave mirror. Okay. So, you letakkan dekat sini 2F, maknanya 2 kali focal length. So, satu lagi ni F. Okay, F tu ialah focal point, 2F ialah 2 kali. Maknanya kalau F ini 10 cm, maka 2F is 20 cm. Okay? Boleh Okay, so sebenarnya dekat sebelah sini pun ada 2F juga. Sini ialah F. Okay, dia dua-dua sisi kanta tu ada So, sini ialah F, sini ialah 2F. Okay? Okay, so, bila saya letakkan objek. Okay, let's say I put the object. First kali, you letakkan satu objek kat sini. So, bila saya lukis dekat sini, saya nak tahu apakah ciri, ini ialah objek tau. Yang saya lukis ni ialah objek. So, apakah ciri image yang terhasil apabila cahaya daripada objek ini pergi menembusi atau passing through the convex lens. So dia akan menghasilkan image. So I want to know what is the characteristic of the image form for this position of the object. So yang ini yang first you lukis. Yang kedua you lukis betul-betul berada di atas 2F. Okay. Kemudian you lukis pula objek tu berada di sini. Di antara 2F dan F. Kemudian berada di atas F dan seterusnya berada di sini. Okay, nampak tak kedudukan? Ni yang warna merah ni semua adalah objek. So kita nak tahu kalau objek tu pada kedudukan ini, pada kedudukan yang pertama ni, okay, apakah ciri image dia? Dan kalau dia letak dekat sini pula, apa kedudukan image dia? Apa dia punya characteristic of image? And here and here. So all is different characteristic of the image ya. So itu yang kita gunakan dia smear move tu. Okay, so sini you letak dia. Okay, so second one is for sir. So yang sini ialah mere. And this one is move. So move ni you letak simbol infinity dekat atas dia. And satu lagi ialah move. Okay, faham tak? Anyone? Boleh faham tak apa saya cakap? Can you respond? Teacher, move 2 kali tu ada beza ke? Ada beza. Okay So
can one or two of you enable the microphone so that I can hear any response? So I don't want to hear nothing So bila dengar kosong ni macam cakap seorang. Yes. Teacher yang Yes. yang infinity kat atas tu teacher letak untuk bezakan dua tu. Antara ada. move, move yang pada F dan move yang yang kurang daripada F. Okay So alright, so we look at the first object yang saya letak dekat dir ni. I can hear voice of the man. Suara ayah siapa tu? Ke suara TV? Okay So untuk dir, you tengok objek ini berada lebih besar daripada 2F. Lebih jauh daripada 2F. Okay, ini ialah 2F kan? So maknanya objek yang berada lebih besar daripada 2F, maka karakteristik dia adalah dir. Diminished inverted real. So kalau dia berada di atas 2F, okay, karakteristik dia ialah iaitu same size inverted real. Okay, kalau dia berada, image itu berada di antara F dan 2F. Okay, itu ialah MIR, magnified inverted real. Okay, kalau image objek itu berada betul-betul atas F, so image-nya adalah move, magnified, upright, virtual. Tetapi image-nya berada pada infinity. So you cannot see the form of the image, but you know the image is exists but somewhere in infinity. Okay, so the last one, when the object is placed less than F. Contoh saya bagi F ini ialah 10 cm. Contoh, saya bagi 10 cm. So katalah objek itu diletakkan kurang daripada 10 cm. Maknanya kedudukan dia dekat sini. Tahu tak? Kurang daripada 10 cm. Maka secara automatik you tahu bahawa dia punya character of image yang form adalah move, magnified, upright, virtual. Yang ini you boleh nampak dia punya image. Okay? Dan kalau soalan kata, okay, what is the characteristic of the object when the object is at 10 cm? So dia pun bagi F itu ialah 10 cm. So you pun tanda, okay, F tu berada di atas. Objek tu betul-betul berada di atas F. So you tahu dia sambil move. So move. So move, magnify, upright, virtual. Okay, ini sangat membantu sebenarnya untuk you tahu karakteristik of the image. Sebenarnya ada cara untuk kita dapati dia punya karakter. Tu yang tadi saya suruh you all ambil gambar yang saya hantar through Telegram tadi untuk kita lukis. Tapi cara dia tu rumit lah untuk you lukis. Kalau macam dalam soalan objektif, takkan you nak lukis satu-satu kan? So you just hafal yang ini, then you akan selesaikan masalah karakteristik of the image form. Okay ya? So ingat, dia semir-morphom hanya terpakai untuk convex lens. Okay, pasangan dia ialah concave mirror. Karakter dia semir-morphom ni sama untuk concave mirror. Cuma mirror kita belum belajar. Kita hanya belajar lens dahulu. So we are talking about the image formed by the convex lens. Okay? So ada soalan tak setakat ini? Anyone want to ask? Madam. Yes. Yang kita lukis objek ni, jarak antara objek dia kena sama ke? Jarak? No. Dia depends. Kalau macam I bagi sini 10 cm, let's say F yang diberi dalam soalan ialah 10 cm. Okay. Now dia akan tanya you, okay, what is the characteristic of the image if the object is placed 2 cm from the lens? Siapa nak respon? Dekat mana tu? 2 cm from the lens. Dia bagi focal length dia ialah 10 cm. Tapi dia kata objek itu berada 2 cm from the lens. So what is the characteristic of the image? MUV. Move. Yes. Move. Yes. Move. Magnified, upright, virtual. Upright, virtual. Yes. So kalau dia tanya, okay, what is the characteristic of the object when it is placed
25 cm. Whose voice is that? Can you boleh tak you pergi tempat lain sikit sebab nanti terganggu orang nak belajar. Okay, 25 cm. So the object is placed 25 cm from the lens. So what is the characteristic of the image form? Dear. Yes, diminish, inverted, real. Okay, so what is the characteristic of the image when the object is placed at 20 cm? Sir. Kan? Same size, inverted, real. Faham? Okay, let's say it is 15 cm from the lens. What is the characteristic of the object? Mere. Magnified, inverted, real. Faham? Okay. Alright. So ini adalah untuk convex lens. Tadi kita dah belajar lens ada terbahagi kepada berapa jenis? Ada dua. So now we are discuss about convex lens. Betul? Okay, now kita tengok pula untuk concave lens. Okay, so concave lens karakteristik dia sama dengan convex mirror. So it is just for your information saja because mirror kita tak belajar lagi . So untuk concave lens dia cuma ada satu karakteristik saja iaitu DUF. Diminish, upright, virtual. Okay, kalau yang tadi untuk convex lens kita ada dia semir move. Maknanya dia ada banyak kedudukan objek dan dia ada karakter untuk setiap kedudukan objek itu. Tetapi untuk concave lens dia letaklah dekat mana pun objek itu, dia punya karakteristik of the image tetap sama. DUF. Diminish, upright, virtual. Faham? Walaupun dia, okay, contoh macam ni kan. Okay, saya letakkan concave macam ni kan. Kat sini. So dia ada 2F, dia ada F. Okay. So kat mana pun saya letakkan dia punya objek. Okay, kalau saya letak kat sini ke, kat sini ke, kat sini ke, sini ke ataupun sini, dia tetap akan dapat karakter yang sama. Diminish, upright, virtual. Okay? Faham ya? Boleh? Faham. Boleh. Okay, baik. Very good. Cikgu, Yes. tanya diminish tu apa? Diminish tu, the image is smaller than the object. Thank you. Magnified means the image is bigger than the object. So we use the correct terminology, we use magnified. Teacher, Yes. kalau dia letak kat mana-mana pun dia still doof juga Yes, diminish, upright, virtual. Betul. Okay, macam convex tadi, kita letakkan berbeza-beza kedudukan, kan? Dia akan dapat karakteristik image dia berbeza. Betul tak? Kalau untuk concave lens, you letakkan dekat mana-mana pun, dia punya karakteristik still doof. Diminish, upright, virtual. Okay? Boleh? Boleh. Boleh So, dia semir move dan juga doof tadi adalah ringkasan to make your life easier to memorize all the characteristic of the image form by the certain position of the object. Okay. Tetapi kita sebenarnya perlu tahu cara untuk melukis. Okay. So, how to draw? Okay. So, how to draw? Tadi masa yang I terangkan tadi tu, I just explain to you the characteristic. You cannot see where is the image from. Dekat mana image tu? Kita tak nampak. We just memorize. Dia semir move. Betul? So, how to draw? So, untuk melukis image yang terbentuk, kita panggil dia sebagai ray diagram.
Okay, gambar rajah sinar. Alright, so untuk convex lens. Siapa pula main Mobile Legend? Ada orang main Mobile Legend You belajar sampai main Mobile Legend ke apa? Mobile Legend. Tak ada respon pun, senyap je you all Bagus betul ke malam ni? Okay, so how to draw? So, first sekali, bila kita nak lukis, okay, you memang kena belajar cara nak lukis dia First sekali, okay, ini saya lukis ni ialah untuk convex lens So convex lens dia akan ada F. Okay, 2 kan? Okay, so first sekali bila you nak lukis, okay, let's say saya letakkan objek tu berada di sini. Ini kita nak buktikan betul ke tidak apa yang kita buat tadi tu. Dia sambil move tu. Okay so ini ialah kita lukis part by part. Dia ada 3 sinar semua sekali. So let's say saya letakkan objek tu dekat sini. Okay, this is the object. Okay, so sinar yang pertama ialah okay, so bila you nak lukis, you kena lukis, ni panduan you ialah garisan tengah Sebenarnya kita nak lukiskan kanta tu hanya untuk tunjukkan dia adalah convex lens. So kalau macam Pak Kamil hari tu dia lukis macam ni kan, bentuk dia. So mana-mana boleh lah. Okay, so the first line untuk you lukiskan sinar yang pertama, dia kalau sinar tu keluar daripada objek, dia straight macam ni. Ini sinar yang pertama dia straight macam ni. Dia akan berhenti pada garisan tengah kanta. Okay. Dan dia akan pesong melalui F. Faham tak? Okay. Ini sinar yang pertama. Bila sinar tu dia straight macam ni. Okay. Dia berhenti pada garisan tengah ni. Dia akan pintas lalu F. Itu sinar number 1. Faham tak? So tak kisah kat mana objek tu dia letak, bila dia keluar daripada, sebab you nak melukis gambar rajah sinar ni, ibaratnya light itu datang daripada kepala objek. So ini kepala objek kan, ni kan kita lukiskan image tu, objek tu ialah arrow. Arrow tu kepala dia lah. So cahaya keluar daripada kepala, mesti keluar daripada kepala dia. So dia akan keluar straight macam ni, pergi kepada kanta dan dia akan intercept at F. F belakang dia. F belakang. Sebab dia convex. So sekarang ni F ni ada 2 tau. Satu kat depan, satu kat belakang. I don't want you to be confused. So maksudnya you nak tahu F tu dekat depan ke belakang. You tengok bila convex, objek dekat sebelah sini. Ini kanta kan? Ini kanta kan? Okay. You tengok ini objek ni berada pada sebelah yang ni. Kanta yang ni kan? Okay. So to complete the convex lens, you kena lukiskan dekat sebelah sini kan, untuk completekan bentuk convex tu. Sebelah sini nampak? Jadi F dia berada di sebelah sini. So you kena potong dia pada sebelah sini. Sebab untuk lukis bentuk convex kan, objek berada sebelah sini kan, objek kat sini. So bentuk convex kan complete macam ni. So untuk completekan dia berada di sini kan. So F yang kena potong ialah F di sini. That's why you dapat yang ni lah potongan dia. Okay. Faham Alright, itu sinar yang pertama. Okay, so the second one. Okay, sinar yang kedua. Besar sangat pula Sekejap. Okay. The second one. Okay. So yang kedua. Okay, sama juga. Okay, ni kan ni pusat kanta dia tengah-tengah ni. Okay. So let's say objek tu saya letakkan dekat sini lah. Okay. Right. Sinar yang kedua, dia keluar juga lalu kepala objek, tetapi dia bukan parallel, bukan tegak. Sebaliknya dia terus ke center. Nampak tak? Ni. Dia lalu center. Okay. Bila dia lalu center macam ni, dia tidak mengalami sebarang pemesongan. Dia jalan straight je. Okay, dapat? Ni sinar yang kedua lah.
Sinar yang pertama tadi, dia jalan straight kan? Lepas tu dia berhenti pada tengah-tengah ni dan dia pintas pada F. Nampak tak dia bengkok? Tapi untuk sinar yang kedua, dia keluar daripada kepala objek, dia lalu center pusat kanta ni, dia tak bengkok. Dia jalan terus. Faham? Faham tak, girls? Faham. Okay Faham. So, untuk yang ketiga, okay, very good. So, untuk yang ketiga, dia ada 3 sinar semua sekali. So, untuk yang ketiga, okay. Okay, ni kanta. Okay, saya lukiskan mana F. Okay, sini F. Okay, so kalaulah image objek tu, objek tu kat sini. Okay, objek tu, okay, sinaran dia keluar melalui F. Okay, dia lalu F macam ni. Okay. Saya pakai freehand jadi dia tak berapa straight sangat. So dia pintas lalu F. So bila dia sampai pada tengah kat sini, dia akan keluar straight. Faham tak? Faham. Okay. So ada 3 sinar Yang pertama straight, dia akan pintas lalu F. Yang kedua, dia lalu center, dia tidak mengalami sebarang pembengkokan. Dan sinar yang ketiga, dia lalu potong pada F dekat depan, so dia akan keluar dari kanta straight. Okay, saya ulang semula. Sinar yang pertama, dia keluar daripada objek straight. Dia keluar daripada kanta, dia akan pintas lalu F. Sinar yang kedua, dia directly keluar daripada objek, pintas terus pada center. So dia tidak mengalami sebarang pembengkokan. Dan yang ketiga, dia keluar daripada objek, dia potong lalu F dan dia keluar straight. Okay, dapat Boleh ya? Boleh. Okay, alright. So saya nak you tengok, okay, saya tak explain dulu untuk concave, saya explain untuk convex. Okay, yang ni, you all ada tak? Ini tadi saya dah suruh you all sediakan kan? Okay. So ini ialah gambar rajah ni. Okay, now you perhatikan objek. Ini kan? Ni. Perhatikan kedudukan objek dia. Sini kan objek? Betul tak? Nampak tak? Okay, F dekat sini kan? Betul? Jadi, yang ini tadi kita dah belajar dia semir move, betul? Jadi, alamak menyaut lah. Jadi sekarang ni, apa karakteristik untuk image ni? Dia akan dapat move kan? Macam mana kita nak lukis image dia supaya dapat move? Macam mana tu? Okay, so tadi kan saya dah ajar 3 sinar tadi untuk you lukiskan, betul tak? Untuk you lukiskan tadi, okay. So, kita besarkan sikit gambar ni. Alright, sinar yang pertama. Okay, let's say saya ambil warna merah Okay, saya, kejap. Kita gunakan line, senang. Okay, ambil line. Okay, line ni Okay, saya ambil warna merah. Okay. Saya besarkan sikit. Okay, so, ni kan. So, dia straight ni. Nampak? Straight. Nampak. Sinar tu straight. Okay. Bila dia straight, dia lepas daripada kanta tu, dia akan potong ke mana? Pintas kepada mana? F. Yes. F. Pintas kepada F. Betul? So, pintas kepada F. You lukis lah dia pintas pada F. Okay. Sekejap Right. Kita lukis dia pintas lalu F. Okay, dari sini kan? Sini. Okay, dia pintas lalu F. Nampak? Itu sinar yang pertama. So, untuk dapatkan image, dia tak boleh lukis satu sinar saja. Tadi kita dah lukis 3 sinar, betul? Mana gambar yang tadi sebelum ni? Yang ni. Kan? So, yang saya lukis ni ialah sinar yang pertama ni. Betul tak? Sinar yang ni kan? Yang ni. Betul? Betul. So, saya lukiskan sinar yang pertama ni. Okay.
So dia sekurang-kurangnya kena lukis 2 sinar out of 3. Tadi kita dapat ada 3 kan? Okay, so now saya nak lukis yang mana satu? So ini sinar yang pertama. Sinar yang kedua lalu center of the lens, betul? Okay, saya ambil sinar yang kedua Okay, sinar yang kedua saya ambil warna hijau. Okay, saya besarkan. Alright. Okay, so saya pindahkan. Tarik dia. Tak ada final. Okay, dari sini. Lalu center, nampak? Nampak tu? Nampak. So, ini sinar yang kedua. Jadi, how to form the image? Okay, so ini awak tarik ke belakang. Panjang, sorry Okay, panjangkan. Kemudian yang ini pun sama. Apa you panjangkan? Okay, so you akan nampak dia bersilang. Nampak tak? Persilangan tu. Nampak. Nampak. Dia bersilang kat situ. So, titik persilangan tu adalah titik image yang terbentuk. Okay, saya clearkan. Pakai warna apa? Okey lah, bolehlah hijau. Kecil sikit hijau dia. Okey, kat sini tempat persilangan dia. Sini, saya tarik ke bawah. Okey, kaki image mesti sentuh dekat principal axis ni. Okey, scrolling balik. Okey. So saya lukiskan dia punya kepala. Sebab objek dia anak panah, jadi you kena lukis anak panah jugalah. Tak lekat. Kenapa tak lekat ni? Tak lekat pula. Sekejap Kenapa tak lekat? Tak nak lekat pula dia. Okey, boleh nampak ke dia punya line ni? Boleh. Sepatutnya dia anak panah ni. Tebal sikit lah. Okay. Okay. So sepatutnya dia ada anak panah. Kepala dia tu ada anak panah. Tak boleh lukis tak. Tak melekat. Kenapa dia tak lekat? Bila ada betul benda ni. Suka hatilah dia tak mau lekat. Tak mau lekat pula dia. Sepatutnya ada kepala image tu kat sini tak mau lekat dia. Tak apalah. Okay so nampak tak? So size dia, you nak bagi size dia apa ni? Size image. Ni image Image. Kenapa dia tak mau lekat ni? Sekejap. Okay, so ini image. Kenapa tak lekat? So, karakteristik dia apa? Size dia you tengok. Size dia. Ini objek. Ini Bigger. image. Okay, so kita tak pakai bigger, kita pakai magnified. Magnified. Lepas tu, dia tegak ke dia? Upright. Upright. Betul. Upright. Lepas tu? Virtual. Apa? Real. Ya ke? Virtual. 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 Magnified. Upright. Virtual. Faham? Faham. So saya tak dapat nak lukis atas dia ni. Okay. So nampak? So betul lah apa yang kita buat tadi, kita dapat move. So cara nak lukis dia macam tu. Okay. Sinar yang kedua. Macam mana nak lukis? Ada sesiapa tak yang nak share screen dengan saya? Boleh anyone? Yang nak share screen dengan saya? Sekejap, saya keluar sekejap. Okay, siapa? Saya nak stop broadcast, saya nak tengok you lukis pula.
Sekejap Screen. Ada tak? Kenapa hilang? Okey. Saya nak suruh siapa? Ain? Ain Aiman? Ain Aiman? Awak ambil apa tu? Okey, Ain Aiman. Ain Aiman kelas mana? Ain Aiman, you present. You ada dekat skrin tak? Enablekan dia punya mikrofon. Ain? Mana si Ain ni? Ke ada yang volunteer nak lukis? Afrina? Afrina nak lukis? Afrina? You boleh pilih present, button present tu. Saya nak tengok you lukis tadi, gambar rajah yang kedua tu. You masukkan tadi tak dalam keynote? Ke tak masukkan? Afrina, enablekan mikrofon. Afrina? Afrina? Madam. Ya. Lukisan yang Madam tulis tunjuk tadi kan? Zafrina yang kedua. Yang U sama dengan F. Okay, Zafrina, you apa tu? Kan ada screen present tu kan? You tunjuk. Yes. Okay, sikit lagi. Boleh tak? You pilih button presenter. Saya dah present dah. Tak nampak pula keluar. Kat mana? Dah nampak? Dah nampak, Saya teacher. tak nampak. Macam mana saya nak Dah tengok? keluar dah. Tekan dekat Zafrina punya gambar. Tekan dekat Zafrina punya gambar. Yang sebelah kanan ke sebelah kiri? Tak nampak lah Zafrina. Tadi nampak dah hilang. Yang lain nampak Nampak. Okey. Nampak, Tak teacher? nampak. Tak nampak. Ada yang tak nampak Tak nampak. 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 Cuba you share screen lagi sekali. You stop broadcast dulu. Okay. Now you tekan balik present screen. Yes. Nampak tak? Dah nampak. Nampak tak? Kejap You kena tunggu dia 3, 2, 1 countdown tu. Baru you buka you punya ni. Yes, that one. Betul? Okay, so saya nak tengok gambar rajah yang kedua. Jangan screen broadcast, jangan cancel. Jangan stop. Okay, ini gambar yang pertama kan? Okay, gambar yang kedua. Yang kedua ialah U sama dengan F. U sama dengan F. Tu U less than F tu. B. The second one. B. B. Zafrina? Madam stuck. Saya tak boleh nak edit. Tak boleh nak edit. Tak, you pergi gambar yang kedua. Tak boleh Siapa lagi nak cuba? Zafrina boleh masuk ke tak? Untuk gambar yang Tak kedua? boleh. Bila saya share screen dia start. Saya tak boleh nak tekan. Oh, okay, tak apalah. Okay lah, never mind. So, saya teruskan je lah Kalau saya ingat you all boleh ni kan. Saya boleh tunjuk. Okay, tak apa. Okay, saya tunjuk balik semula. Okay, you nampak skrin saya Nampak skrin saya tak? Nampak. Nampak. Okay, baik. Okay, so untuk ni alright, so sinar apa yang kita nak guna untuk gambar ni? So kita tahu bila U berada pada F, tadi dia semir masih lagi move kan? Cuma yang ini kita tak, dia punya karakter apa? U equals to F.
Bukan. Karakter dia. Karakter dia ialah move juga Move. tapi Move. pada infinity, betul? Betul? Betul. Okay. So sinar yang pertama kita lukiskan straight line daripada objek pergi sini kan. Okay, so dia akan pergi depan ni dan dia akan potong pada F. Betul? Betul. Sinar yang kedua. Saya pilih warna lain. Okay, so sinar yang kedua juga daripada kepala dia turun, dia lalu center kan? Jadi kalau you panjangkan dia ke belakang dan yang warna merah tadi kita panjangkan juga ke belakang, so dia tak akan ada titik persilangan. You nampak tak? You nampak tak? Nampak. Dia tidak bersilang. Dia tak bersilang. Kalau yang tadi, kalau yang tadi, Infinity. kalau yang tadi you nampak dia ada bersilang kat sini. Kan? Nampak tak yang ni? Ini image. Nampak. Ini image. Kan? Dia bersilang. So titik persilangan antara garisan merah dengan hijau tu dia akan membentuk image. So itulah kedudukan image dia yang kita cari tadi. Faham? Jadi ini ialah kedudukan objek dia kurang daripada F. So yang kita buat sekarang ni ialah kedudukan objek dia adalah berada pada F. Nampak tak? So bila dia berada pada F, kan sinar yang pertama yang warna merah ni, dia pergi ke kantar straight dan dia akan potong pada kedudukan F. Jadi you akan dapat actually garisan yang ada tadi. So kalau ini sebenarnya ni garisan yang kita panjangkan. So kalau tak dia dapat macam ni, betul tak? Asalnya dapat macam ni kan? Yuhu! Dengar tak ni? Dengar. Kau rindu yuhu aku kan? Kan? Jadi so yang macam ni you kena gariskan dia ke belakang. Okay? So yang warna kuning ni pun you kena gariskan ke belakang. So at the end you memang tak akan dapat dia punya titik persilangan. Because pada kedudukan you sama dengan F, dia punya karakteristik adalah move. Kan tadi kita belajar dia semir move kan. So bila tidak ada persilangan menghasilkan image, so the image will be infinity, somewhere in infinity. Okay, faham? Faham. Okay So itu yang U sama dengan F. Okay, kemudian kita ada yang ketiga. Yang ketiga ini kedudukan dia adalah apa ni? Kedudukan dia ialah di antara 2F dan F. You nampak tak ni? Nampak. So itu objek tu. Objek tu duduk situ. So apakah ciri image dia? So kita dah tahu mir kan? So sekarang you kena tahu macam mana nak lukis dia punya image. So first kali sinar dia ialah sinar tu straight pergi ke kantar, betul? Lepas tu dia akan belok lalu F. Betul tak? Betul. Yang kedua kita ambil yang warna merah. Okay. So kita ambil, okay, kalau you nak lalu center pun boleh. Okay, kalau kita ambil lalu center. Macam mana saya nak lukis ni? Sini. Nampak tak? Dia dah pintas. Nampak dia pintas dekat situ. Kat sini kan? Betul? Jadi kalau saya lukiskan image-nya, okay, you tengok dekat tempat persilangan tu adalah kepala image dia. So you lukis kepala dia. So kaki image tu mesti sentuh pada principal axis yang garisan ni. Ni garisan ni. Kaki dia mesti sentuh. Jadi sekarang ini ialah objek, ini ialah image. You nampak tak bentuk dia lain? Nampak. Sekarang ini, okay, size dia apa kita nak kata? Magnified. Betul? So inverted ataupun upright? Inverted. Okay. Real ataupun virtual? Okay. Nak tahu dia real ataupun virtual? Okay. So dia macam ni. Kalau dia adalah inverted akan sentiasa dengan real. Kalau dia adalah upright, dia sentiasa dengan virtual. Itu pasangan dia. Okay. Ibarat dia macam ni. Awak nak ingat, okay, dia real ke virtual? Okay. Contoh macam ni. Kalau kita nak sesuatu, mesti kita nak yang cantik, yang jelita, yang best-best semua lah. Betul tak? Jadi ibaratnya upright. Benda tu adalah upright. So segala yang cantik-cantik ni semua menjadi impian kita.
So dia adalah dalam virtual lah, virtual life. Tapi when we come back to the real life, everything upside down. Everything inverted. Betul tak? Tak semua yang kita nak, yang kita angankan tu dalam real life kita dapat. Bila kita masuk kepada real life, always inverted. So inverted always adalah real. So yang cantik-cantik upright always dalam virtual. Okay? Faham ya? Faham. So ini tadi kan kita yang kita belajar tadi kan dia semir move kan. So saya letak satu objek kat sini, betul tak? Satu objek atas ni, betul tak? Satu objek antara sini, lepas tu sini kan. So yang kita buat ni ialah yang ketiga. So tadi tu dia ni mirror kan? Magnified, inverted, real. Okay. Faham tak setakat ni? Faham. Faham. So you nanti kena lukis. Dia memang ada banyak benda yang you kena tahulah. Okay, yang keempat. Ini nampak. Dia berada betul-betul atas 2F. Macam mana nak lukis? Kalau you boleh share, itulah saya kata kalau saya boleh tengok share screen dengan you all ni lagi bagus. So saya boleh tengok lah you lukis macam mana. Tak ada orang yang Dekat boleh buat. bawah. Okay, so sekarang tengok image dia betul-betul atas 2F. So, karakter Sina yang pertama straight line, betul? Betul. Lepas tu buat apa? Potong lalu? Pintas F. Yes, very good. Okay, kemudian Sina yang kedua? Tengah center. Center pun boleh. Kalau saya lukis lalu F, saya lalukan dia lalu F sini, apa jadi? Dia Straight. akan straight. Nampak tak dia potong? Saya lukis, saya ingat. So, daripada sini dia straight. Nampak? Nampak. Okay, awak nampak tak dia pintas? So, bila dia pintas itu, kedudukan yang dia bersilang ni, ini kan? Betul? Itu adalah kepala dia. So, ini ialah image. Ini ialah objek. Kan? So, what is the characteristic of the image? Tengok size dia. Size dia. Same size. Yes, same size. Betul? Inverted ataupun upright? Inverted. Inverted. So, pasangan inverted ialah Real. real. Nampak? So, so kita dapat lah. Okay. Okay boleh ya? Okay. Boleh. So, ada satu lagi gambar. Yang ini. Yang ini pula nampak dia lebih besar daripada 2F. Okay. Macam mana nak lukis? Straight. Pintas F. Saya sebesarkan ni. Okay, so kita lukis straight, pintas kepada F. Betul? Okay, kemudian kalau you nak lukiskan yang kedua, pilih je lah mana-mana. Dia dua sinar saja dah cukup untuk dapatkan image. Okay, kalau saya ambil daripada F, saya pergi sini, dia akan straight kan? Betul? Betul. Okay, so dia punya persilangan dekat sini. Okay, so kepala image dia. Kat situ. Okay, so kita akan dapat dia adalah inverted. Real. Inverted, real. Satu lagi apa ni? Size dia? Same. Diminish. Diminish. Inverted. Diminish. Dia kecil sikit sebenarnya ni. Saya lukis tak ngam dengan skala dia. Sepatutnya ni saya lukis tegak sikit. Patutnya kat sini. Dia diminish. Dia diminish Diminish, inverted, real. Faham? Faham tak? Faham. So macam tu lah cara untuk you lukiskan dia punya karakteristik. Nak dapatkan karakter. So kalau lukis macam gini, susah tak nak dapatkan? Susah kan kita nak cari, nak dapatkan dia semir move tu kita nak dapatkan dia punya karakter, you terpaksa lukis macam ni. Susah kan? Jadi bila you hafal dia semir move tadi yang macam saya bagi tahu tadi tu, so that you lagi senang lah untuk tengok dia punya ciri tu. Jadi karakter dia sepatutnya you lukis macam ni lah. Ini yang kita panggil sebagai ray diagram. Okay? Ini ialah ray diagram. So you kena ada kemahiran untuk melukis benda ni. So tadi saya dah tunjukkan kaedah dia kan. Ni saya ajar convex dulu ya. Saya tak ajar concave lagi. So convex dulu.
So convex ni tadi, ni kan straight. Yang nombor satu ni straight pergi ke kantar dan dia potong ke F. Yang kedua dia lalu center, dia straight. Dan yang ketiga lalu F dan dia akan daripada F dia akan keluar straight. So ini yang tiga ni yang you applykan kepada gambar ni. Yang you applykan kepada gambar-gambar ni. Dia hanya dua sahaja sinar sudah boleh membentuk image. Nampak? Yang ni pun sama, kita pakai dua sinar saja. Ini pun kita pakai dua sinar saja. Tak perlu lukis sampai tiga. Tengok mana-mana kesesuaian. Kalau sinar satu boleh, sinar tiga boleh, so you lukis sinar satu, sinar tiga. Kalau sinar satu boleh, sinar dua boleh, you lukis sinar satu, sinar dua saja. So you dapat karakter yang sama macam yang kita bincang tadi. Okay? Faham? Faham. Okay. So untuk malam ni itu sahaja. So untuk karakteristik of the concave nanti saya akan cover bila-bila lah. Lain kelas ke? Mungkin hari lain. Okay Ada apa-apa soalan nak tanya? Yang lukisan ketiga. Lukisan ketiga. Yang ini? Okay. What's the problem? Alisha? Cikgu boleh sekejap nak screenshot. Terima kasih cikgu. Tapi kenapa dia jadi straight line selepas tu? Straight line selepas tu? Which part? The red line or the yellow line? Not the third drawing, the third type of drawing. Which colour? I think it was E. Question E. Question E. This one? Yes. Okay. Why does it become a straight line at the bottom? And actually, yang this one is the third. This one kan yang warna kuning ni, the yellow line ni actually is the second. Yang this one. Oh, okay. Kan? Yes. The third ray. So bila you lukiskan tu, dia dapat the third ray. Ni. Yang the yellow one is the third ray. Dia lalu F dan dia keluar straight. Okay? So the purple line is the first ray. So you kena lukiskan ni untuk dapatkan intercept. Tujuan kita lukis ni ialah untuk dapatkan garisan intercept to form the image. So that bila you dah form image kan, you dah form image ni, okay, kita boleh tengok dia punya size, kita boleh tengok dia punya character of image lah. Ni kan dia dah form kat sini, so kita tengok size dia. So size dia diminish, so D. So kedudukan dia dengan objek ni upright, dia inverted, so dia D, I. So inverted pasangan dia ialah R, so dia dapat D. Okay? Baik, terima kasih cikgu. Alright, so anything else? Ada sesiapa lagi yang nak tanya? Dekat dalam modul you, okay, saya bagi tu, saya sepatutnya I just want to give you tutorial number 4. But suddenly, I tak tahu macam mana, dia keluar semua, the whole module. So you pilih saja untuk tutorial 4 you jangan buat semualah. So untuk tutorial 4 sahaja. So benda ni, yang saya ajar ni, yang pakai ni semua ni, you kena buat sendiri ya. So nanti you submit benda-benda ni nanti bila you dah siap tutorial 4. So maybe kita akan ada satu lagi kelas untuk completekan all the things about lenses ni. Okay, baru you boleh hantarlah tutorial 4 tu. Tutorial 4 tu subjektif sekali yang teacher? Yes, subjektif. Subjektif tu banyak yang menggunakan DSM memo form tu. Okay, lepas tu yang gambar Raja ni, ini semua ni ada dekat dalam modul tu juga. So you kena buat lah. Okay, kalau you tak nak print out pun it's okay. You do the same as me. You boleh buat dekat PDF kan? PDF tu you boleh guna pen kan? Betul tak? So you boleh gunakan yang tu. Alright? So I think it is enough for today. Saya rasa cukup Yang lain-lain boleh enable mic. I just want to hear your voice. Okay, madam. Boleh. Thank you, madam. Okay, Thank you, boleh. Thank you, madam. Okay, so Thank doa you, madam. penutup. Siapa nak baca doa penutup? Siapa ni Nazrin? Izrin. Doa Izrin tutup kelas.
Doa. Jom baca ramai-ramai lah. Subhanakallah. Amin. Thank you, teacher. So bye-bye. Thank you, Okay. teacher. Thank you, madam. Thank you, madam. Bye. Okay. Bye-bye. Stay safe. Bye-bye. Bye-bye. Stay safe, everyone. Bye. Bye. Halif, shut up.